Kita ke Sarawak, antara fokus berita dari Bumi Kenyalang ialah harapan masyarakat berkaitan bajet 2023. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Peranan para pendidik amat penting dalam melahirkan generasi muda yang berkredibiliti dalam bidang tertentu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia sekaligus mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 iaitu membangunkan bakat anak muda selari dengan perubahan ekosistem ekonomi dapat dicapai. Untuk melahirkan bakat kita yang mempunyai kepakaran tertentu yang boleh menambah nilai kepada sumber alam yang dianugerah oleh Tuhan kepada kita, meningkatkan taraf ekonomi kita dan seterusnya tenaga kerja yang seimbang dengan apa dikehendaki dalam pasaran. Beliau berucap merasmikan persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak di Sibu. Tambah Premier, kerajaan negeri terus komited meningkatkan taraf pendidikan serta memberi bantuan kepada anak-anak Sarawak agar mendapat pendidikan yang sewajarnya, antaranya menerusi Yayasan Sarawak. Warga Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MFICOT) disaran supaya sentiasa memartabatkan nilai integriti dalam penyampaian perkhidmatan awam. Menterinya Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomo memberitahu, berdasarkan laman Transparency International, The Global Coalition Against Corruption Malaysia mencatatkan skor indeks persepsi rasuah CPI dengan skor 48 pada tahun lepas berbanding skor 51 pada tahun 2020. Justeru dalam meningkatkan persepsi serta kepercayaan rakyat terhadap sektor perkhidmatan awam, kementeriannya telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk membudayakan nilai integriti dalam kalangan kaki tangannya. Antaranya adalah kerjasama Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak menerusi pelaksanaan pelan anti rasuah organisasi selain penubuhan unit-unit integriti dalam setiap agensi di bawah MFICOT. Kita lihat bahawa negara-negara yang mempunyai integriti dan disiplin yang tinggi akan lebih maju daripada negara-negara yang huru-hara, perangai tak betul. Dan inilah akan menyebabkan negara tersebut atau negeri tersebut akan tertinggal. Jadi dengan hasrat kita untuk memajukan Sarawak by the year 2030, we ought to have the highest integrity possible and also discipline. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak 2022 di Kuching. Seramai 250 orang kaki tangan dan agensi-agensi di bawah MFICOT iaitu Jabatan Pertanian Sarawak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak serta Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak hadir menunjukkan komitmen mereka dalam memerangi rasuah menerusi bacaan ikrar dan majlis menandatangani ikrar bebas rasuah. Turut hadir timbalan-timbalan Menteri MFICOT Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Martin Ben serta Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan Datuk Edwin Abid. Golongan belia khasnya di kawasan Bekendu digalak menceburi bidang pertanian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, usaha ini penting ke arah memanfaatkan tanah milik keluarga sekaligus meningkatkan ekonomi diri, keluarga serta negeri. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bekendu menambah, menceburi bidang pertanian juga dapat memberi pulangan lumayan sekiranya diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita mengharapkan agar pihak yang bertanggungjawab boleh membantu di mana yang dapat, terutama untuk membantu anak-anak muda kita yang ingin melibatkan diri dalam bidang pertanian ini.
Beliau berkata demikian selepas melawat kebun sayur cangkuk manis milik Rosman Kasim di Kampung Opak Bekenu, Miri. Datuk Rozi memuji usaha yang dilakukan Rosman Kasim ini yang mengusahakan kebun sayur cangkuk manis di tanah seluas lebih 1 hektar sejak hampir 7 tahun lalu. Bagi Rosman, meskipun berdepan dengan banyak cabaran termasuk daripada segi kekangan kewangan untuk membeli baja dan racun serta kawasan kebun dilanda banjir, namun ia tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berbakti kepada tanah. Yang ini dalam satu hari dalam 100 macam itu, kadang-kadang 200-300 lah macam tu. Tengok Beliau yang juga pernah menerima bantuan Jabatan Pertanian Sarawak pada tahun 2020 ini telah menuai hasil tanamannya sehingga mencecah 200 hingga 300 kilogram sehari untuk dipasarkan di Bandaraya Miri dan sekitarnya. Berbaki 2 hari lagi, pembentangan bajet 2023 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini diharap memberi manfaat kepada setiap golongan individu dan sektor-sektor yang ada. Rata-rata mereka yang ditemui RTM juga berharap peruntukan diberikan ini kelak akan mencapai matlamat dalam menjaga kebajikan keluarga Malaysia. Semestinya sidak penjawat awam je lah. Beri dengan sidak perniagaan kecil juga. Sebab inflasi tu dah ada kesan sampingan selepas COVID hari ya. Harap belanjawannya akan datang akan dapat beri sama rata kelak lah. I hope the budget which will be table on Friday will be a favorable budget for the rakyat. For our second, we hope we have the fair share on the budget to develop our Sarawak state of Sarawak. Orang kemarin tu orang marhain gitu lah, orang B40 tu memang dapat lah, siapa nak kasih minta kerajaan turunkan harga barang, naikkan gaji, ialah paling penting lah untuk bajet kita kali itu lah. Kita minta Menteri Kewangan consider lah dengan apa yang keluhan rakyat tu. Bagi Anderson Ambah yang merupakan pelajar semester 6 di sebuah institut pengajian tinggi awam, beliau berharap kerajaan tidak mengetepikan golongan belia dan para pelajar dalam pengumuman bajet 2023 kelak. Untuk membuka lebih banyak sektor-sektor pekerjaan di sini supaya memudahkan mana-mana mahasiswa yang akan mencari pekerjaan nanti dapat mencari pekerjaan dengan mudah. Nanti saya amat mengharapkan kerajaan dapat meneruskan pemberian peranti siswa. Ini dapat memudahkan mana-mana pelajar, dia dapat mengakses dan membuat lebih banyak tugasan dengan lebih mudah dan mempercepatkan lagi proses pembelajaran mereka. Dengan adanya insentif seperti kediaman yang lebih banyak untuk pelajar seperti penginapan rumah sewa dan keperluan asas yang lain seperti jaringan internet akan dapat memudahkan lagi pelajar untuk mengatasi masalah kos sara hidup yang tinggi akan datang. Bajet 2023 pada 7 Oktober ini akan dibentang oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Sementara itu, para peniaga di Sarawak mengharapkan bajet 2023 yang bakal dibentangkan pada Jumaat ini akan bersifat mesra rakyat, terutama dalam membantu golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Rata-rata mereka yang ditemui RTM mengakui bahawa bantuan kepada golongan PKS ini perlu diteruskan untuk memulihkan semula perniagaan mereka. Macam kami orang untuk berniaga kecil, macam stol-stol tentu mintanya beri bantuan wang lah. Wang punya siapa beri wang, apakah kaskah supaya bajet kelak sama rata lah. Walaupun kedai besar kah, kedai kecil kah, semua merasa duit terkelak. Bagi Azizul Zaidi, kerajaan perlu peka permasalahan yang terpaksa dihadapi PKS ini yang menghadapi kekangan kewangan, terutama dengan isu kenaikan harga barang ketika ini. Kami orang sebagai peniaga duk nang
nang berharap nang terasa gila kenaikan harga sebelum tu ya minta. Kita lebih maunya bantuan ataupun geran ke diberikan? Oh, kalau ada geran lebih lebih bagus. Kami berharap dengan bajet yang akan datang tu kerjaan akan lebih mesra rakyat lah, mesra kami orang tu, orang berdagang di kedai kopi tu senang. Mudah-mudahan harga barang dapat murah dan ada banyak bantuan untuk kami orang. Jumaat ini kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membentangkan satu dokumen besar kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia iaitu bajet 2023. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.